Hamas aktifkan semula unit balon Gaza bagi tingkatkan tekanan ke atas Israel. Bandar Uidah mahu kekal sebagai peringatan zaman perhambaan oleh pedagang hamba Eropah. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Berita Dunia. Balon berisi bahan letupan kali pertama digunakan remaja Gaza bagi berdepan ancaman Israel pada 2018. Gerakan menggunakan balon itu muncul semula bagi meningkatkan tekanan terhadap Israel, menghentikan dasar merampas tanah milik Palestin dan menceroboh kediaman penduduk serta merobohnya. 2 tahun lalu, balon yang diikat bahan letupan diterbangkan ke wilayah Israel telah mencetuskan beribu-ribu kebakaran melibatkan ladang dan penempatan penduduk Yahudi. Menurut Hamas, taktik tersebut bertujuan menimbulkan ketakutan dalam kalangan penduduk Israel selepas kerajaannya melaksanakan sekatan terhadap Gaza. Apabila perjanjian melonggarkan sekatan dicapai oleh Hamas dan Israel, serangan bom balon dihentikan. Namun ia digerakkan semula bagi membantah dasar pengambilan tanah Palestin dan operasi merobohkan kediaman penduduk Palestin yang didakwa dibina secara haram. نحن بالأمس عملنا بقدرة 20%. ردا على تهديدات غنتس اليوم عملنا ب50%. وبإذن الله كل تهديد حيقابله مضاعف لقوة البالين اللي بتطلع. طبعا رسالتنا للعدو الصهيوني أن هذه البلالين المطلقة اليوم على العدو الصهيوني هي كرسالة أولية من أحفاد الناصر على عدم التزام العدو الصهيوني بالاتفاقات الموقعة بينه وبين المقاومة، وعلى العدو الصهيوني أن ينتظر منا المزيد. هناك مفاجآت من أحفاد الناصر، نحن لم نبدأ بعد. Menurut tentera Israel, taktik tersebut dilihat berkesan kerana balon dapat terbang lebih jauh ke dalam wilayah Israel dan sukar untuk disekat berbanding serangan roket Hamas. Israel menutup sempadan dengan semenanjung Gaza bermula hari ini sebagai tindak balas terhadap ancaman unit balon Gaza dan serangan roket Hamas. Laluan Karam Abu Salim ditutup bagi kepada semua trafik kecuali kenderaan membawa bantuan kemanusiaan dan minyak ke Gaza. Menurut tentera Israel, beberapa balon dikesan mendarat di bahagian selatan tetapi tidak mencetuskan sebarang kemusnahan. Sepanjang minggu lalu, serangan balon dilancarkan sebanyak 3 kali dari Gaza dan ia menyebabkan tentera Israel segera bertindak balas terhadap ancaman itu. Sejak semalam, Hamas turut melancarkan beberapa roket ke arah Mediterranean sebagai mesej kepada Israel tidak meneruskan dasar merampas tanah Palestin dan merobohkan kediaman penduduk. Pelancaran roket merupakan satu mesej keras bahawa Hamas tidak akan berdiam diri ketika Israel terus menindas rakyat Palestin. Hamas dan Israel sudah berperang sebanyak 3 kali sejak 2008 sehingga perjanjian damai dicapai tahun lalu. Pasukan Keselamatan Niger dibantu tentera udara Perancis melancarkan operasi besar-besaran memburu militan yang membunuh 8 orang Ahad lalu. Paris turut membuka kertas siasatan khusus di bawah jenayah kumpulan pengganas bagi mengenakan hukuman setimpal ke atas penyerang. Majlis Keselamatan Niger yang bermesyuarat hari ini membuat keputusan menutup akses ke lokasi pembunuhan di Kore yang terkenal sebagai habitat hidupan liar khususnya spesies zirafah Afrika Barat. Selain itu, semua pekerja kemanusiaan tidak dibenarkan beroperasi tanpa kawalan keselamatan.
Operasi itu mendapat sokongan 5,100 anggota tentera Perancis yang menyertai misi menghapuskan militan di Sahel. 6 daripada mangsa yang dibunuh militan merupakan warga Perancis yang menganggotai Pertubuhan Kemanusiaan ACTAT. Siasatan awal mendapati penyerang menaiki motosikal sudah menunggu di lokasi untuk menyorang anggota NGO Perancis itu. Selepas menembak mati mangsa, penyerang turut membakar kenderaan dinaiki mereka. Sementara itu, Badan Bukan Kerajaan Perancis NGO ACTAT mahu satu asas perundangan diwujudkan segera bagi melindungi sukarelawan dan pekerja kemanusiaan antarabangsa daripada ancaman pengganas. Le ministère des Affaires étrangères français, comme les ministères nigériens, ont été exemplaires depuis 48 heures. Mais évidemment, il s'agit de nous aider dans cette situation dramatique. Ce que nous attendons, l'appel que nous lançons, c'est que la communauté internationale, les États et le Conseil de sécurité acceptent de comprendre qu'il est important de donner des règles juridiques qui permettent de protéger les humanitaires et de sanctionner les crimes dont ils sont victimes. ACTAT akan membuat laporan berkaitan kes pembunuhan di Niger supaya usaha membawa penyerang ke muka pengadilan dilakukan segera. Presiden Lubnan Michel Aoun menerima peletakan jawatan Perdana Menteri Hassan Diab dan meminta beliau terus menggalas tanggungjawab sehingga kabinet baharu dibentuk. Sebelum Diab, 4 orang menteri dan 9 ahli parlimen terlebih dahulu meletak jawatan apabila rakyat menyalahkan kecuaian kerajaan sehingga berlakunya tragedi letupan Beirut Selasa minggu lalu. Diab merupakan Perdana Menteri kedua meletak jawatan di dalam tempoh 10 bulan. Kerajaan pimpinan beliau ditubuhkan Januari lalu bagi menangani krisis ekonomi dan pemulihan imej kerajaan yang berdepan tuduhan mengamalkan rasuah oleh rakyat. Bagaimanapun, tragedi letupan Beirut menyebabkan Diab bertanggungjawab memenuhi tuntutan rakyat supaya meletak jawatan. Kerajaan dituduh cuai kerana membiarkan lebih 2,000 tan amonia nitrat disimpan lebih 6 tahun tanpa langkah keselamatan ketat. Tragedi itu mencetuskan semula protes rakyat yang menuntut kerajaan bertanggungjawab di atas kejadian ini. Dalam perkembangan sama, pertempuran penunjuk perasaan dan pasukan polis berlaku berhampiran bangunan parlimen di Beirut. Protes diadakan bagi menuntut kerajaan bertanggungjawab terhadap tragedi letupan minggu lalu yang mengorbankan 160 mangsa dan mencederakan ribuan penduduk. Sebelum ini, protes berterusan penduduk Lubnan berkaitan krisis ekonomi, kadar pengangguran, penularan COVID-19 dan kegagalan pemimpin memerangi amalan rasuah. Peserta protes mahu satu siasatan bebas dibuat terhadap tragedi letupan yang turut menyebabkan 300,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Rakyat tidak dapat menerima kenyataan mengenai simpanan sejumlah besar baja yang berpotensi meletup di sebuah gudang tanpa langkah keselamatan sewajarnya. Peserta protes mahu mereka yang terlibat dihukum setimpalnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berkata suara rakyat Lubnan yang mahukan proses siasatan telus dan berwibawa perlu dipenuhi. Siasatan itu bertujuan mengenal pasti punca berlaku letupan di Beirut dan pihak bertanggungjawab terhadap tragedi ini. At this time of both sorrow and prolonged frustration, the anger of the Lebanese people is palpable. Their voices must be heard. It is important that a credible and transparent investigation determine the cause of the explosion and bring about the accountability demanded by the Lebanese people. It is also important that reforms be implemented so as to address the needs of the Lebanese people for the longer term. Sementara itu, PBB telah menggerakkan semua agensi berkaitan bencana bagi memberi tumpuan membantu rakyat Lubnan yang terjejas kerana tragedi berkenaan.
Menteri Luar Joseph Wu mendakwa Beijing cuba menekan Taiwan untuk dijadikan sama seperti Hong Kong. Namun jelasnya Taiwan bernasib baik kerana mempunyai rakan seperti Amerika Syarikat yang sentiasa menyokong perjuangan Taiwan terutama di peringkat antarabangsa. Our life has become increasingly difficult as China continues to pressure Taiwan into accepting its political conditions that will turn Taiwan into the next Hong Kong. Perkara itu dinyatakan pada pertemuannya dengan Setiausaha Kesihatan Amerika Syarikat Alex Azar yang mengadakan lawatan pertama peringkat tertinggi ke Taiwan. Susulan penahanan Tycoon Media Hong Kong Jimmy Lai semalam, jualan akhbar Apple Daily yang diserbu polis semalam meningkat apabila penduduk Hong Kong membeli semua naskah sebagai tanda sokongan terhadap syarikat media pro-demokrasi ini. 派街坊，跟住應該好多人買唔到啊！點解有咁嘅想法？撐蘋果，撐翻呢個香港新聞自由。係毫無邏輯嘅。今日警方係冇任何搜查令，同埋佢今日話俾我哋香港人聽，原來新聞自由係可以威脅到香港政府。呢個係絕對係成立得到嘅一個理論。其他香港嘅報紙咧都係好似報導一啲政府想俾市民知道嘅嘢，去報導出嚟咁樣嘅，係啦。但係一傳媒咧，或者蘋果日報咧，其實就係以唔同嘅角度啦，咁其實真係將一啲真相去披露出嚟咯。咁 Apple Daily dan pemiliknya berdepan tindakan di bawah Undang-Undang Keselamatan Baharu di kuatkuasa Beijing bermula 30 Jun lalu. Seorang lelaki bersenjata ditembak perkhidmatan perisikan rahsia Amerika Syarikat di luar White House. Kejadian berlaku ketika Presiden Donald Trump sedang mengadakan sidang media. Sebaik menerima maklumat berkenaan, Trump bertindak keluar sebentar daripada sidang media terbabit. Beliau kemudiannya mengesahkan insiden. So thank you very much. Sorry for that. There was a shooting outside of the White House. No, there are no details. We just found out just now. It was outside of the White House, this area right over here. And they'll have details for you in a little while. Somebody is taken to the hospital. It seems that the shooting was done by law enforcement at that person, at the suspect. Semasa sidang media itu berlangsung, semua pintu dikunci. Berdasarkan maklumat daripada wartawan yang berada di luar White House, 2 das tembakan didengar dilepaskan. Bakal Perdana Menteri Tunisia H.M. Mencici mahu membentuk kabinet terdiri daripada teknokrat tanpa mengira parti dalam usaha membangunkan negara ini. Bagaimanapun keputusan itu dijangka mencetuskan bantahan daripada parti Ennahda yang menguasai kerusi di Parlimen. Ennahda sebelum ini mengumumkan menolak pembentukan kerajaan tanpa berasaskan penguasaan kerusi di Parlimen. Namun, Mencici yakin pembentukan kerajaan teknokrat akan mendapat sokongan penuh daripada Kesatuan Perdagangan UGTT dan parti lain termasuk Tahya Tunes dan Dustori El-Hor. Menurut beliau, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi Tunisia, kadar pengangguran tinggi, mutu perkhidmatan yang rendah dan meningkatkan pembangunan untuk rakyat. Mencici perlu membentuk kerajaan bulan ini menerusi undi percaya di Parlimen yang memerlukan majoriti mudah. Jika tidak, Presiden boleh membubarkan Parlimen bagi mengadakan pilihan raya baharu. Benin memulihkan semua monumen berkaitan kegiatan perhambaan bagi mengingatkan rakyat tentang keperitan era perhambaan melibatkan pedagang hamba Eropah. Ketika abad ke-17 dan 18, pedagang hamba Eropah mengumpul lebih 1 juta penduduk Afrika, tidak kira wanita dan kanak-kanak, di Bandar Uidah sebelum dihantar ke lokasi perhambaan.
Pada zaman perhambaan, pedagang dari Portugal, Britain dan Perancis menangkap penduduk Benin untuk bekerja di ladang dan pusat perusahaan. Bagi memperingati era itu, sebuah muzium sejarah dibina di Uedah untuk dijadikan rujukan oleh generasi muda Afrika, terutama penderitaan mereka berdepan pedagang hamba Eropah. Di muzium ini, pelbagai artefak berkaitan penghambaan dipamer kepada pengunjung. Cette émotion que j'ai chaque fois que je découvre ces chaînes qui ont servi à enchaîner les esclaves, nos grands-parents, nos aïeux qui ont été déportés par les colons. Et ça m'a fait revivre des choses que je n'aime pas chaque fois revivre. Ça fait un peu mal, mais c'est notre histoire. C'est notre histoire, nous devons l'accepter. Et nous devons... Je suis venu ici ce matin parce qu'il me manquait des informations sur ma culture, chose que je suis venu visiter. Et après la visite, j'ai apprécié carrément l'idée de l'État à nous exposer, à nous faire découvrir ce qu'on devait savoir sur l'histoire du pays. Là est la ville la plus marquée de l'histoire en esclavage. C'est pourquoi, au-delà des mouvements de revendication des causes noires, nous voulons que les sites qui ont connu l'histoire puissent être améliorés pour que l'histoire ne meure pas. Selain itu, monumen turut didirikan selain kubu ketinggalan pedagang hamba dikekalkan untuk tatapan generasi akan datang. Langkah diambil Benin dibuat ketika monumen berkaitan perhambaan di Amerika Syarikat dan Eropah dirobohkan bagi mereka melupakan era penghambaan yang pernah diamalkan pada satu masa dahulu. Kes kematian COVID-19 akan cecah 750,000 minggu ini. Butirannya selepas ini. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata kes kematian kerana COVID-19 akan melepasi 750,000 kes minggu ini, sementara kes positif pula melebihi 20 juta. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyarankan negara berdepan penularan semula melaksanakan langkah pencegahan seperti dilakukan Jerman, Perancis, Itali, United Kingdom dan sebagainya. Selain itu, WHO turut meminta inisiatif akses ke alat pemacu COVID-19 ACT atau ACT dijayakan menerusi kerjasama global. There is a vast global gap between our ambition for the ACT Accelerator and the amount of funds that have been committed. While we're grateful for those that have made contributions, we're only 10% of the way to funding the billions required to realize the promise of the ACT Accelerator. And this is only part of the global investment needed to ensure everyone, everywhere, can access the tools. For the vaccines alone, over 100 billion will be needed, US dollars. ACT dilancarkan WHO dan rakan global pada April lalu.
Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengumumkan Auckland akan kembali diletakkan di bawah perintah berkurung. Tindakan itu dilakukan susulan pengesanan 4 penularan COVID-19 dalam komuniti. Perintah berkurung berkuat kuasa tengah hari esok dan amaran untuk jangkitan dinaikkan ke tahap ketiga. Manakala amaran untuk bahagian lain negara terbabit dinaikkan kepada tahap 2. Perintah dan amaran berkuat kuasa selama 3 hari sehingga tengah malam Jumaat. As you will have heard from Dr. Bloomfield, we have 4 cases, all in one household. More than one workplace, however, is involved. Contact tracing is underway. As of 12 noon tomorrow, Wednesday, August 12th, we will be moving Auckland to level 3 restrictions for a period of 3 days until midnight on Friday. Perintah berkurung di Auckland bakal menyaksikan hanya pekerja khidmat penting dibenar ke pejabat. Sekolah hanya dibuka buat anak petugas perkhidmatan penting. Fasiliti awam, restoran dan perniagaan tidak dibenar beroperasi. Untuk bahagian negeri lain, perhimpunan awam membabitkan lebih 100 individu tidak dibenarkan. 4 jangkitan dalam komuniti dikesan membabitkan lebih daripada 1 daerah di Auckland. Pembangunan vaksin anti COVID-19 di Indonesia kini memasuki tahap ujian klinikal. Vaksin terbabit dijangka boleh diberi kepada seluruh rakyat negara seberang itu bermula awal tahun hadapan. Presiden Indonesia Joko Widodo berkata ujian klinikal itu dijangka selesai 6 bulan lagi. Ia dibangunkan syarikat Bio Farma milik kerajaan. Menurut Jokowi, syarikat terbabit dijangka dapat menghasilkan sehingga 100 juta vaksin ketika ini dan akan meningkat kepada 250 juta menjelang hujung tahun. Pembangunan vaksin COVID-19 digerakkan Indonesia sejak 3 bulan lalu. Selain Bio Farma, penghasilan turut melibatkan Lembaga Biologi Molekuler, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi. Jokowi berharap vaksin yang diberi nama Merah Putih itu dapat disiapkan lebih awal. Beliau berkata demikian semasa meninjau penghasilan vaksin COVID-19 di Bandung. Rusia mendakwa berjaya menghasilkan vaksin pertama COVID-19 yang menawarkan imunisasi stabil terhadap virus. Presidennya Vladimir Putin ketika mengumumkan perkara ini mendakwa ia diuji terhadap anak perempuannya. Perkara itu diumum Putin menerusi sidang video bersama jemaah kabinet. Dengan penghasilan vaksin itu, Rusia menjangkakan akan menghasilkan secara besar-besaran dalam tempoh beberapa minggu. Penghasilan akan ditambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah jutaan dos sebulan menjelang tahun hadapan. Minggu lalu, Pertubuhan Kesihatan Dunia menggesa Moskow mematuhi garis panduan ditetapkan dan mengikuti segala fasa perlu dalam menghasilkan vaksin yang selamat. Susulan letusan gunung berapi Sinabung semalam, pihak berkuasa memberi amaran gunung berapi di Sumatera Utara Indonesia itu mungkin akan terus aktif dalam masa terdekat. Ini kerana jumlah gempa tektonik kerap berlaku kebelakangan ini sehingga boleh menggegarkan gunung berapi. Pegawai Pusat Kajian Gunung Berapi dan Mitigasi Geologi Indonesia berkata pihaknya memantau keaktifan gunung lebih kerap susulan letusan semalam. Berdasarkan rekod pada 12 jam terakhir, gempa tektonik di Gunung Sinabung berlaku lebih kerap. Ia merupakan tanda-tanda kepada berlaku letusan baharu. Justeru pihak berkuasa menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan menjauhi zon bahaya gunung berapi. Dalam kejadian semalam, gunung berapi Sinabung meletus beberapa kali dan mengeluarkan abu serta asap setinggi 5,000 meter. Kali terakhir gunung berketinggian 2,451 meter ini meletus ialah pada Februari 2018.
Kebakaran di hutan Amazon, Brazil kini merebak ke kawasan pertanian dan penempatan penduduk di Sinop. Penduduk mendakwa kebakaran berpunca daripada tindakan peneroka tanah pertanian menggunakan kaedah pembakaran untuk membersihkan hutan. Isso, e aí o fogo agora está fora de controle, entendeu? Então a gente está tentando salvar animais, salvar as casas, entendeu? Aquilo que é mais importante nesse momento aqui, né? Não que a natureza, mas olha a natureza, o que a gente está virando com a natureza, né? É isso, olha aí, ó, né? Virando simplesmente carvão e fumaça, entendeu? Isso que está acontecendo. Agensi Penyelidikan Amazon meramalkan kebakaran kali ini lebih buruk berikutan penemuan lebih 5,000 kebakaran bagi tempoh 1 hingga 6 Ogos lalu. Perkhidmatan Hidupan Liar Kenya KWS berjaya mengawal kebakaran daripada merebak dan memusnahkan Taman Negara Tsavo. Polis kini memburu suspek yang disyaki mencetuskan kebakaran di Taman Negara berkenaan. Operasi memadamkan kebakaran turut disertai sukarelawan dan pasukan tentera sejak Sabtu lalu. Tsavo merupakan tarikan pelancong utama ke Kenya yang sedang berusaha memulihkan semula sektor pelancongan yang terjejas kerana COVID-19. Kenya kehilangan pendapatan sektor pelancongan sehingga $1 bilion Amerika disebabkan sekatan perjalanan. Taman negara ini menjadi habitat kepada pelbagai spesies haiwan seperti singa, gajah dan kerbau. Setiap tahun ia menerima kehadiran ribuan pelancong tempatan dan antarabangsa. Sekatan ekspor kacang tanah yang dikuatkuasakan kerajaan secara tergesa-gesa 1 April lalu menyebabkan ramai pengusaha tempatan gulung tikar. Pengusaha mendakwa mereka tidak sempat membuat persediaan bagi menangani kesan sekatan ekspor kacang tanah mentah. Kerajaan Sudan memberi alasan sekatan bertujuan meningkatkan lagi nilai pasaran kacang tanah tempatan menerusi nilai tambah hasil penghasilan produk berasaskan kacang tanah seperti minyak dan mentega. Bagaimanapun, dasar kerajaan mengenai industri hiliran kacang tanah tidak diperjelas dan dilaksana dengan bersistematik menyebabkan ramai pengusaha gulung tikar kerana tidak dapat mengekspor produk. احنا كشركة مصدرة تفاجأنا جدا بالقرار لأنه ما كان في إشعار مسبق من قبل فترة مثلا مناسبة على أساس نستعد إنه ممكن فجأة يحصل بان. كان في كمية من العقود حقتنا سارية مفروض نجهز بضاعة إلى آخره فكان يعني قرار صادم بالنسبة لنا مفاجئ جدا. Sudan merupakan pengeluar kacang tanah kelima terbesar dunia dengan jumlah ekspor 1.5 juta tan pada tahun lalu yang membawa pulangan $205 juta Amerika. Pengimport utama kacang tanah Sudan adalah Indonesia dan China. Pintu sempadan Mesir Gaza di Rafah dibuka selama 72 jam bermula hari ini sejak ditutup Mac lalu. Ia membolehkan penduduk Gaza terkandas kerana COVID-19 pulang semula ke Palestin. Visual itu menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Selamat malam. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.